Setelah bertahun-tahun fitnah ditaburkan, setelah berjuta-juta ringgit dilaburkan untuk memastikan Najib tersungkur dan dipelosok ke penjara, setelah konspirasi peringkat-peringkat tertinggi dalam negara diaturkan selama bertahun-tahun, hari ini kumpulan yang mahu melihat Najib Tun Razak jatuh sedang menunggu untuk bertepuk tangan. Mereka merasakan mereka menguasai sistem keadilan. Mereka merasakan mereka menguasai segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan karier politik Datuk Seri Najib hancur berkecai. Persoalannya, kenapa mereka amat berdendam dengan Najib Tun Razak? Najib semasa menjadi Perdana Menteri melakukan dua kesilapan besar. Kesilapan pertamanya ialah mengganggu bisnes kroni Tamak Halaba Tun Mahathir yang selama ini merompak wang rakyat atas nama penswastaan dan pembangunan. Beliau mengembalikan perniagaan-perniagaan tersebut kepada rakyat melalui pembelian dan pemilikan semula saham-saham syarikat-syarikat berkepentingan negara dari kroni-kroni ini kepada rakyat. Kesilapan kedua Najib ialah mengganggu aliran ekonomi gelap milik kartel-kartel serta kumpulan-kumpulan underworld dengan memperkenalkan GST. Habis terencat semua kegiatan apabila setiap satu dari semua transaksi kewangan yang berlaku di dalam dunia ekonomi gelap kini boleh dijejaki oleh kerajaan semasa era Najib Tun Razak. Najib Tun Razak amat bijak. Beliau tidak menentang kartel-kartel ini secara berdepan, tetapi beliau menggunakan cara memperkenalkan GST yang terus menyerang nadi saraf utama kegiatan-kegiatan kongsi gelap dan kartel-kartel haram di dalam negara. Tun Hanif Omar dalam kenyataannya baru-baru ini menyatakan bahawa ekonomi gelap ini terlalu besar dan menguasai segala aspek di dalam negara. Kenyataan mantan Ketua Polis Negara ini mengatakan bahawa PDRM sendiri dikuasai oleh kartel-kartel yang mendapat pembiayaan dari ekonomi gelap. Kebobrokan melata kerana keupayaan ekonomi gelap ini mampu merasuah segala peringkat agensi kerajaan dari yang paling bawah sehingga ke yang paling atas, dari pihak berkuasa tempatan sehingga ke pihak mahkamah, sebagaimana yang didedahkan oleh Hakim Mahkamah Rayuan Hamid Sultan Abu Bakar. Apabila Najib Tun Razak memperkenalkan 1MDB untuk mengembalikan semula harta-harta rakyat yang dirompak oleh kroni Tun Mahathir dan memperkenalkan GST untuk melumpuhkan kartel-kartel kongsi gelap dalam negara, maka Najib Tun Razak mula menjadi sasaran utama. Karier politiknya harus dimatikan serta dibunuh segera. Maka bermulalah pelbagai bentuk perancangan dibuat untuk memastikan Najib Tun Razak memasuki perangkap-perangkap yang disediakan. Ini kerana apabila kita melihat kepada sesi perbicaraan yang dibuat di dalam kes SRC, nyata fakta-fakta yang dibentangkan menunjukkan Gamnor Bank Negara pada waktu tersebut menasihati Najib untuk memasukkan derma 2.6 bilion ringgit dari Putra Arab ke akaun peribadi Najib. Menurut Chia Tak Kwang, pengarah urusan M-Bank yang menjadi saksi di dalam perbicaraan tersebut, beliau mengaku Zeti Akhtar Aziz, Gamnor Bank Negara pada waktu itu maklum tentang kemasukan wang tersebut. Perbicaraan kes ini dilihat sebagai satu titik hitam di dalam sejarah perundangan negara. Bagaimana sebuah kes yang seharusnya berjalan dengan adil masih diteruskan tanpa kehadiran beberapa saksi utama pertuduhan. Nik Fazal Arif Kamil, ahli lembaga pengarah SRC International yang sepatutnya menjadi saksi utama di dalam kes ini, tidak dipanggil dan hilang begitu sahaja. Penyataan dalam siasatan SPRIM 007/009 banyak keterangan beliau yang menunjukkan bahawa Najib Tun Razak tidak terlibat dalam urusan takbir SRC International, khususnya dalam isu kewangan dan pentadbiran syarikat. Kenyataan Nik Faizal cukup kuat dan mengesahkan Najib Razak tidak terlibat. Nik Faizal selepas soal siasat SPRM gagal ditemui. Dalam kenyataan penolong kanan Pesuruhanjaya PKP bahagian operasi khas SPRM, operasi menegaskan bahawa isu SRC International sendirian berhad. Pertuduhan sepatutnya dilakukan ke atas Nik Faizal, Arif Kamil, Samsul Anwar Sulaiman dan Datuk Abdul Aziz dari Ihsan Perdana.
Banyak keterangan yang menunjukkan bahawa Najib Razak tidak terlibat dalam SRC International dan banyak pemindahan wang dilakukan oleh Nik Faizal tidak dihiraukan oleh hakim yang membicarakan kes Najib. Menerusi dokumen-dokumen siasatan, jelas Najib Razak tidak mempunyai kawalan ke atas SRC International dan pindahan rentas dilakukan oleh Nik Faizal. Semua keterangan, pemindahan wang dan transaksi yang telah dimaklumkan dan diakui oleh Nik Faizal bahawa beliau tidak mendapat arahan Najib Razak dan tidak diketahui oleh Najib Razak. Paling dahsyat sekali ialah akaun bank atas nama Najib Razak juga tidak diketahui transaksinya oleh Najib Razak. Dibuktikan dalam keterangan pada mahkamah bahawa akaun tersebut dikendalikan oleh pegawai M-Bank yang bersekongkol dengan Jolo. Najib Razak sendiri tidak mengenali siapa Nik Faizal menurut keterangan yang dibawa ke mahkamah. Meneliti kes tersebut amat jelas semua keterangan menunjukkan Jolo dan Nik Faizal calibrated dalam penipuan ini dan dalam masa yang sama kesempatan politik diambil untuk tujuan ini. Najib Tun Razak diperangkap dan telah tanpa sedar memasuki perangkap yang disediakan untuknya oleh komplot kroni-kroni Tun Mahathir dan dibantu dengan elemen-elemen ekonomi hitam yang memang mahu melihat Najib Tun Razak dijatuhkan segera. Ini adalah satu konspirasi jahat bermula dengan memburuk-burukkan Najib Razak sehingga beliau dihukum oleh Mahkamah Rakyat dalam pilihan raya dan seterusnya dihukum oleh sistem keadilan di dalam kes ini yang sehingga kini menimbulkan banyak persoalan. Banyak lagi perkara yang telah didedahkan dalam kesempatan yang lain. Kita akan kongsikan lebih banyak tentang konspirasi politik di dalam negara. Semoga keadilan sebenarnya ke atas Najib Tun Razak akan diperolehi. Doa orang yang terenaya sentiasa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masa akan menentukan kebenaran itu muncul lagi. Lindungilah insan yang teraniaya, Datuk Seri Najib Tun Razak.